أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, sekali lagi kita banyak-banyak bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala nikmat dan kurniaan yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita semua sehingga ke saat ini. Walaupun kita berdepan dengan situasi yang amat sukar, yang kita tidak jangka, berkaitan dengan wabak penyakit yang begitu membahayakan kehidupan dan nyawa kita, tetapi sebenarnya masih lagi terlalu banyak nikmat kurniaan Allah Ta'ala kepada kita. Kuliah ini sepatutnya kita buat di masjid, tetapi kerana situasi COVID-19, jadi kita adakan secara live. Semoga dia memberi manfaat kepada kita semua. InsyaAllah pada pagi ini kita cuba sama-sama menghayati makna dan pengajaran yang kita boleh ambil daripada surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un dia memberi makna berkaitan dengan pertolongan, berkaitan dengan bantuan. Kalau mengikut sejarahnya, ada riwayat mengatakan surah ini turun kepada Abu Sufyan bin Harb, kerana dia ni termasuk orang kaya yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada dia sebelum dia Islam nikmat harta kekayaan. Dan diriwayatkan macam mana setiap minggu dia sembelih ataupun korbankan 2 ekor unta, tetapi sikit pun dia tidak bagi kepada orang fakir miskin. Begitu juga dikatakan ayat ini diturunkan kepada Abu Jahal, kerana Abu Jahal mengikut sejarahnya pernah diberi tanggungjawab untuk menjaga anak-anak yatim, tetapi anak-anak yatim di bawah jagaannya hidup dalam keadaan melarat sampai tidak ada pakaian untuk dipakai kerana sifat bakhil yang ada pada Abu Jahal. Baik, ayat pertama daripada surah Al-Ma'un. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tidakkah kamu tengok, tidakkah kamu perhati orang-orang yang mendustai agama. Ra'aita di sini, tengok maknanya kita perhati, dan benda ni sebenarnya yukadzibu biddin, orang yang membohongi agama ini, kita boleh tengok sama ada melalui sirah Nabi kita Muhammad SAW, dan dia berterusan sampai ke hari ini. Kita boleh tengok orang yang mendustai agama ni dalam kehidupan harian kita di saat ini. Itu makna ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Kita boleh tengok dan kita boleh muhasabah, termasuk diri kita sendiri, macam mana di sudut keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana kita boleh tengok muamalah kita dan muamalah orang lain dalam kehidupan seharian dia. Macam mana suluk ataupun tabiat ataupun perangai seseorang dalam berurusan dengan orang lain dalam kehidupan dia, sama ada kehidupan individu, kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, termasuk juga dalam pengurusan sesebuah negeri dan negara. Kita boleh tengok macam mana kehidupan dia berkait dengan
masa dia, dengan janji dia, sejauh mana kerja-kerja yang dilakukan capai matlamat al-itqan yang dikehendaki oleh Islam, dan macam mana hubungan dia dengan masyarakat secara keseluruhan. Ini memberi makna ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Asasnya yukadzibu biddin ialah orang yang membohongi ataupun mendustai hari akhirat, hari pembalasan. Jadi pembohongan ni kita boleh tengok dua kategori utama. Sama ada pembohongan ni melalui ucapan seseorang ataupun melalui amalan seseorang. Secara mudahnya kita tengok kalau orang kata dia tolak Islam, dia tidak yakin dengan hari kiamat, dengan hari akhirat, tidak yakin dengan syurga dan neraka. Ini secara asasnya, mudahnya masuk dalam kategori ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Yukadzibu biddin juga termasuk dalam pembohongan di sudut amalan harian. Melalui contohnya dia tidak melaksana perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan dia. Walaupun pada lafaznya, pada zahirnya, dia bagi tahu dia beriman dengan Allah SWT. Dia menerima Islam. Tetapi dalam aktiviti harian dia, menggambarkan dia ini membohongi agama Allah Subhanahu Wa Taala. Macam ada satu hadis disebut, ma amana bil Quran man istahalla maharimah. Antara sifat orang yang tidak beriman dengan Quran sebenarnya adalah orang yang menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah SWT, ataupun mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah SWT. Artinya yukadzibu biddin, dia berkait dengan akidah, dia berkait dengan hukum hakam, dia berkait dengan akhlak, dia berkait dengan perangai seseorang dalam kehidupan seharian dia. Ad-din, sebagaimana kita tahu, asasnya bila kita sebut ad-din, dia merupakan sistem hidup yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Islamlah satu-satunya agama, sistem hidup yang diiktiraf, yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana kita tahu. Inna ad-dina indallah al-Islam. Jadi ad-din ni dia boleh memberi makna jalan ataupun cara hidup. Sebagaimana kita berkeyakinan sepenuh, lakum dinukum waliyadin. Ad-din juga dia memberi makna undang-undang ataupun peraturan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Syara'a lakum minad din. Dan ad-din juga dia memberi makna hari pembalasan, maliki yaumiddin. Jadi itu makna umum ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Jadi dalam ayat ini dia menjelaskan beberapa kategori manusia, sifat yang ada pada seseorang yang menggambarkan dia ini menolak agama Allah SWT, tidak yakin dengan hari pembalasan. Pertamanya, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka inilah orang-orang yang menindas anak-anak yatim. Orang yang mengherdik anak-anak yatim. Maknanya dalam kehidupan kita ni, Allah Ta'ala beri nikmat, beri rezeki yang terlalu banyak sebenarnya. Antara tujuannya ialah supaya kita bersyukur, beribadat pada Allah SWT. Antara cara kita beribadat dan bersyukur ialah selain daripada kita pastikan kehidupan kita ini dalam keadaan baik, kita juga kena pastikan
kehidupan orang yang bersama dengan kita, keluarga kita, kaum kerabat kita, masyarakat setempat khususnya, juga hidup dalam keadaan baik, terutama di sudut kehidupan asas dia, makan minum dia, pakaian dia, tempat tinggal dia, kesihatan dia, pendidikan dia. Dan sebenarnya ini merupakan kita panggil tanggungjawab sosial. Sama ada individu ataupun masyarakat ataupun tanggungjawab asas bagi sesebuah negeri dan negara. Jadi mana-mana orang yang tidak cakna terhadap anak yatim ni, maknanya dia berkait rapat dengan kecaknaan dia, keyakinan dia, keimanan dia yang sebenar terhadap hari pembalasan. Allah Ta'ala guna ayat kalimah yadu'u. Yadu'u ni menggambarkan suatu tindakan yang kasar, yang ganas. Maknanya dia tidak cakna terhadap orang miskin, anak-anak yatim. Dalam ayat yang lain ada disebut yauma yud'una ila nari jahannama da'a. Pada hari orang yang kufur pada Allah SWT, orang yang banyak buat maksiat pada Allah SWT, maka dia akan dihumban dalam api neraka. Yud'una maknanya ditolak secara kasar. Jadi yud'una sama makna lebih kurang dengan fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Tidak memberi makan kepada anak-anak yatim dan mengherdik dengan cara yang kasar, menindas anak-anak yatim, menzalimi anak-anak yatim di sudut hak-hak yang sepatutnya diterima oleh anak-anak yatim. Sedangkan kita tahu dalam Islam ni, orang yang cakna kepada anak-anak yatim ni, ganjaran dia di sisi Allah SWT terlalu tinggi. Ana wa kafilul yatimi fil jannah. Nabi SAW dia bersabda, orang yang cakna terhadap anak-anak yatim ni, balasan dia di akhirat kelak, mana hidup dalam syurga dekat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini antara benar asas gambaran orang yang tidak beriman dengan Allah SWT, tidak beriman dengan hari kiamat. Antaranya ialah allazi yadu'ul yatim, orang yang menindas, orang yang mengherdik, orang yang menzalimi, orang yang tidak bagi hak kepada anak-anak yatim. Yang kedua, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan dia juga tidak laksana tanggungjawab sosial dia. Tidak usaha, tidak berikhtiar untuk sama-sama membantu meringankan beban kepada orang-orang miskin, terutamanya di sudut makanan. Jadi makanan ini sebenarnya merupakan lambang asas kehidupan seseorang. Dalam surah ni, dalam ayat ni, Allah Ta'ala tekan di sudut makanan. Maknanya menggambarkan kepada kita kehidupan asas seseorang, dia berkait dengan masalah makan minum. Dan bersama dengan makan minum itu adalah keperluan asas seseorang. Sebagaimana disebut, makan minum dia, pakaian dia, tempat tinggal dia, kesihatan dia, pendidikan dia, berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Itu yang menjadi asas utama kehidupan seseorang dan menjadi tanggungjawab utama setiap orang, termasuk kita secara peribadi, secara individu. Jadi kalau kita betul beriman kepada Allah SWT, kita yakin dengan kehidupan akhirat, kehidupan hari kiamat, maka kita kena cakna kepada anak-anak yatim dan juga kepada fakir miskin. Banyak ayat-ayat Quran yang berkait dengan isu ini. Antaranya dalam surah Al-Muddathir, Allah Ta'ala berfirman, ma salakakum fi saqar. Kenapa
mereka ni masuk dalam neraka saqar. Jadi mereka jawab, qalu lam naku minal musallin. Kami semasa hidup atas dunia, kami tidak cakna terhadap solat. Walam naku nut'imul miskin. Dan kami tidak cakna terhadap orang fakir miskin. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Kami lebih suka hidup atas dunia ini dengan hiburan semata-mata, dengan perkara-perkara yang melalaikan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Dan kami mendustai keberadaan, kewujudan hari kiamat, hari pembalasan, hatta atanal yaqin. Sehingga datanglah suatu yang keyakinan yang sebenar, iaitu al-maut, iaitu kematian. Dalam ayat yang lain juga Allah Ta'ala berfirman, kalla balla tukrimuna al-yatim wala tahadduna ala ta'amil miskin. Antara sifat ataupun akhlak yang huduh di sisi Allah, di sisi Islam, ialah kita tidak cakna terhadap anak-anak yatim dan fakir miskin. Dan ayat yang seterusnya ialah fawailun lil musallin. Fawailul lil musallin. Maka celakalah bagi orang yang semaya. Dalam makna yang lain, al-wail huwal azab. Maka orang yang tidak cakna pada solat, dia akan mendapat azab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang memberi makna al-wail adalah satu tempat di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Siapakah yang mendapat al-wail ini? Kecelakaan ini. Asasnya termasuk juga kepada orang yang solat. Fawailun, maka celakalah lil musallin, bagi orang yang semaya. Maknanya dia ni orang Islam, cuma dia tidak cakna terhadap solat. Alladzina hum an salatihim sahun. Kenapa Allah Ta'ala begitu marah juga termasuk kepada orang yang solat? Kerana alladzina hum an salatihim sahun. Kerana dia leka, kerana dia lalai dalam solat dia. Dalam ayat ini Allah Ta'ala guna an salatihim. Allah Ta'ala tidak guna fi salatihim. Kalau fi salatihim maknanya dia cakna terhadap solat, dia jaga semaya. Cuma kemungkinan dia ada gangguan, was-was daripada syaitan, menyebabkan masa dia semaya tu dia leka, dia lalai. Itu kalau fi salatihim. Tapi dalam ayat ni Allah Ta'ala guna an salatihim. Maknanya dia solat dalam keadaan hati dia tidak ikhlas, ataupun dia solat kerana terpaksa, kerana dia nak tunjuk kepada orang dia ni seorang mukmin, seorang muslim. Tetapi kalau dia bersendirian, mungkin dia tidak solat. Itu maksud an salatihim sahun. Jadi sahun ni memberi makna saha an ada'is solah. Dia lalai daripada melaksanakan tugas dia, daripada solat. Dia solat dalam keadaan terpaksa, dalam keadaan tidak ikhlas dan tidak khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang sahun ni ialah kalau dia solat pun addaha syaklan, kerana nak memenuhi tuntutan secara umum, tanpa dia rasa kefarduan, tanpa dia rasa kepentingan solat, tanpa dia rasa besar banyaknya pahala Allah Subhanahu Wa Taala, dan tanpa dia rasa takut pun kalau dia tinggal solat. Itu orang yang sahun. Ataupun juga sahun ni ialah orang yang semaya
tetapi sentiasa mentakhirkan, yuakhirunaha an awqatiha. Maknanya solat ni bukan menjadi keutamaan dia. Sepatutnya kita orang Islam ni, hamba Allah SWT, yang solat adalah paksi utama kita. Kita urus masa kita ni berasaskan waktu solat. Maknanya contoh, kalau dah pukul 6 pagi, mana kita yakin sepenuh ini adalah waktu solat subuh. Jadi kita waktu tu bukan waktu untuk kita tidur, bukan waktu untuk kita tengok handphone, bukan waktu untuk kita makan, tetapi keutamaan kita pada waktu tu adalah untuk solat subuh. Begitu juga contohnya, kalau pukul 1.30 tengah hari, waktu ni adalah waktu untuk kita sama-sama solat zuhur secara berjemaah. Itu yang terbaik. Bukanlah solat subuh pukul 7 lebih, solat zuhur hampir dengan waktu asar. Itu termasuk dalam sahun. Begitu juga makna sahun adalah orang yang solat tetapi dia tidak jaga teknika ataupun tata tertib solat. Dengan qiyam dia, sama ada dia rokok, sama ada dia sujud, sepatutnya dia kena jaga tata tertib solat tersebut, menggambarkan cakna kita pada solat. Ataupun orang panggil, anak muda panggil sembahyang cok cangkul. Begitu juga makna sahun ialah orang yang solat tetapi dia tidak ikhtiar, dia tidak usaha untuk pastikan solat dia ni betul-betul memberi kesan dalam kehidupan dia. Antara contoh tidak cakna berkaitan dengan solat ni ialah dia tidak ikhtiar, dia tidak cuba untuk hafaz ayat-ayat baru, surah-surah baru. Maknanya kita dah solat berpuluh-puluh tahun, tetapi seolah-olahnya hampir ayat sama yang kita baca. Rakaat pertama, Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua, Qul huwallah. Itulah berbelah-belah tahun, berpuluh-puluh tahun. Jadi itu juga digambarkan kita ni sahun. Kita leka, kita lalai dalam solat kita. Dalam surah An-Nisa ayat 142, Allah Ta'ala berfirman, innal munafiqina yukhadi'una Allah. Antara sifat orang munafik ni, dia rasa dia mampu untuk menipu Allah SWT. Dia kata lain, tapi dalam hati dia lain. Ini sifat orang munafik. Wa huwa khadi'uhum. Sedangkan dia tidak sedar Allah Ta'ala yang menipu mereka. Maksudnya Allah Ta'ala biarkan mereka dalam keadaan mengaku beriman, tetapi sebenarnya dia nifak. Dan Allah Ta'ala layan dia seperti mana seorang Muslim, seorang mukmin lah. Itu termasuk dalam makna wa huwa khadi'uhum. Sifat orang munafik ni, wa idza qamu ila shalah, apabila dia mendirikan solat, qamu kusala. Dia mendirikan solat dalam keadaan dalam hati dia tu rasa malas. Yura'unan nas, dan dia lebih kepada untuk diperlihatkan kepada manusia supaya manusia tengok, oh dia ni seorang Muslim, seorang mukmin. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Dan sebenarnya mereka ni tidak ingat, tidak zikir, tidak solat kepada Allah melainkan sedikit. Masa dia ramai-ramai dia solat, masa dia bersendirian dia tidak solat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna sahun an salatihim. Kalau fi salatihim ni maknanya dia solat dia jaga. Cuma tabiat kita manusia, kadang-kadang dalam semaya ni kita ingat macam-macam. Maknanya kita tidak khusyuk. Ini dia masuk dalam bab lain lah. Maknanya kita kena ikhtiar, kita kena usaha,
dalam solat ni biar kita capai maqam khusyuk itu. Sebab khusyuk ni penting dalam solat. Barulah kita akan rasa nikmat kita solat, nikmat kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baru kita akan rasa bahawasanya solat ni bukan setakat dia suatu yang fardu, tetapi dia juga merupakan suatu yang perlu dalam kehidupan kita. Sebagaimana kita rasa perlunya kepada makan dan minum untuk meneruskan kehidupan, begitu juga kita kena rasa solat juga satu keperluan untuk pastikan kehidupan kita ni penuh dengan nikmat, barakah dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat seterusnya, alladzina hum yuraun. Antara sifat orang munafik dan antara sifat orang yang mendustai agama, mendustai hari pembalasan adalah alladzina hum yuraun. Apa saja yang dia buat tidak kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sepatutnya apabila dia cakna kepada anak-anak yatim kerana Allah. Apabila dia cakna kepada orang miskin, dia buat semuanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila dia solat, melakukan ibadat khusus kepada Allah, juga mesti ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tidak ikhlas, maknanya dia akan ada perasaan antaranya riak. Riak ni satu sifat yang tidak sama dengan apa yang ada dalam hati. Kita lakukan semata-mata kerana untuk mendapat pujian daripada makhluk, daripada manusia. Pada zahirnya dia melakukan amalan-amalan kebaikan, amalan-amalan kebajikan. Sama ada di sudut tanggungjawab sosial tadi, ataupun di sudut melakukan solat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi dia lebih kepada untuk menunjukkan diri dia ni, dia seorang yang baik, seorang yang jujur, seorang Muslim. Tapi sebenarnya dia gagal pada pandangan Allah SWT apabila dia tidak ikhlas, apabila dia ada sifat riak. Riak ni digambarkan oleh Ibn Abbas, Abdullah bin Abbas, dia kata humul munafiqun. Riak ni ada pada orang munafik. Yatrukuna as-salah. Dia meninggalkan solat apabila dia bersendirian. Tetapi apabila dia bersama dengan orang ramai, dia akan mendirikan solat. Ini maksud alladzina hum yuraun. Dalam kitab tafsir Al-Qurtubi ada menyebutkan sifat orang yang riya. Orang yang riya ni dia solat menggambarkan dia taat, tetapi ada unsur taqiyah. Maknanya dia nak tunjuk kepada orang ramai bahawasanya dia ni seorang Muslim. Hakikat riya yang sebenar adalah talaba ma fid dunya bil ibadah. Dia nak hidup dunia ini dengan memperdagangkan agama, termasuk solat. Jadi apabila dia solat, digambarkan dia ni seorang Muslim, seorang mukmin, seorang yang baik. Jadi dengan harapan dia mendapat habuan tertentu. Jadi asalnya setiap tindak tanduk yang dia buat, termasuk dia solat ni, sebenarnya dia ingin menarik hati manusia. Bukan dia nak ikhtiar untuk mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Orang riak ni mula-mula sekali biasanya dia akan ikhtiar untuk menampakkan penampilan dia tu. Penampilan zahir dia tu bagus, baik. Sama ada cara berpakaian, bentuk ibadat dia dan apa-apalah yang mana akhirnya dia akan mendapat pujian daripada makhluk, daripada manusia. Kemudian riak ni juga dia sampai satu tahap manusia ni dia sanggup hatta penampilan dia pun dengan pakaian yang biasa.
pakaian lama, pakaian yang lusuh, nak menggambarkan dia ni zuhud dengan dunia. Yang ketiga, peringkat ketiga, riak digambarkan dengan ucapan dia. Mana seolah dia ni tak nak kepada dunia. Dia gambarkan betapa suasana dunia sekarang ni kebanyakan manusia lupa kepada Allah SWT. Terlalu mementingkan kehidupan dunia. Dan akhirnya perasaan riak ni dia zahirkan dalam solat dia. Maknanya dia jaga solat seolah-olahnya dia ikut perintah Allah. Tetapi sebenarnya dengan solat dia, dengan sedekah dia, dengan infak dia, dia guna ibadat ni, orang panggil memperdagangkan agama lah untuk kehidupan pribadi dia. Orang macam ni orang yang disebut al-wail, celaka. Allah Ta'ala guna celaka, iaitu al-azab, al-bu'd an rahmatillah, jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini termasuk orang yang yukadzibu bid-din. Dan akhir sekali, wa yamna'unal ma'un, sifat orang munafik, sifat orang yang mendustakan agama hari kiamat adalah orang yang menegah ataupun tidak suka memberi bantuan kepada orang lain, walaupun bantuan tu hanya kecil, hanya sedikit. Wa yamna'una al-ma'un. Al-ma'un ni ada ulama yang terjemahkan dia tidak bayar zakat, dia tidak infak harta dia di jalan Allah SWT. Kebanyakannya mengatakan al-ma'un ni adalah pertolongan terhadap perkara yang terlalu kecil sebenarnya nilai dia. Sama ada berkaitan dengan peralatan dalam rumah, di dapur, ataupun peralatan untuk pekerjaan, pertanian contohnya. Maknanya jiran nak minta pinjam periuk contohnya, ataupun nak sedikit gula ataupun garam, ataupun jiran kita nak pinjam cangkul, ataupun nak pinjam parang, ataupun apa sajalah peralatan untuk dia guna. Hatta benda-benda yang kita kata tidak kurang nilai dia, benda sikit pun, manusia ni, orang munafik ni, orang yang bakhil ni, orang yang mendustai agama, mendustai hari kiamat ni, dia tidak bagi. Ini sifat bakhil yang ada pada sebahagian daripada manusia. Jadi khulasah dia, kita boleh tengok dalam akidah ni, pegangan kita, keyakinan kita, antara yang paling teruklah akidah seseorang apabila ada unsur at-takdzib, pembohongan. Dia bohong dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia bohong dengan makhluk, dengan manusia, dia kata lain, dia buat lain. Itu termasuk dalam yukadzibu bid-din, dari sudut akidah. Dari sudut at-tiba' pula, dari sudut akhlak perangai seseorang, daripada surah ni kita boleh faham ialah betapa teruknya seseorang di sudut perangai dia, orang yang hati dia keras dan dia ada sifat bakhil, kedekut terhadap nikmat rezeki kurniaan Allah SWT, yang mana sepatutnya dia kongsi sama untuk tambahkan lagi pahala dia dan rahmat Allah SWT kepadanya. Dan pengajaran juga kita boleh ambil macam mana dari sudut ibadat seseorang. Yang paling teruk apabila seseorang tu dia meninggalkan solat, ataupun dia solat tetapi dalam keadaan leka, dalam keadaan lalai, dia tidak cakna solat dia, dan ada unsur riak dalam setiap ibadat kerja harian dia lakukan. Ini antara pengajaran penting asas yang kita boleh ambil daripada surah Al-Ma'un. Rasanya cukup dulu untuk
pagi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.